Apa malakul maut nak pergi ambil nyawa dia, dia tak apa, kata dia. Itu ada dalam Bukhari, dia tak terima. Padahalnya benda tu boleh selesai, tapi tak apalah, ikut dia lah, masing-masing lah tu kan, masing-masing lah. Nak ceritanya Muhammad Al-Ghazali antaranya dia tak terima. Macam mana tak apa malaikat, kata dia. Nabi Musa tak tahu dia nak pergi ambil nyawa. Nabi Musa tak tahu cerita. Sebab Nabi Musa nampak orang duk ngendak dia ni. Buat apa ni? Tidak salah kalau dia tak apa pun. Besar tangan dia tu tubik mata. Macam mana dia kata malaikat tu jadi ada mata tubik gitu? Dia kalau dia berupa manusia, dia akan berlaku seperti manusia. Gitu benda macam. Tapi bila dia balik kepada asal, tak ada lah. Sebab kita kerak air, kerak dia takut pula. Lagu tu sama tu je benarnya. Kita kata kerak, kita pisah sekalipun, bubur dalam satu bekas, terpisah. Bila kita buka saja dinding tu, campur selalu air. Kan setara tu je benarnya. Malaikat tu pun bila dia mari dalam rupa manusia, lagu tu. Jin lagu tu juga. Memang kita tak boleh nak pegang, tak boleh nak tengok. Tapi kalau dia berupa dengan sesuatu, dia berupa dengan ular, kita pukul, sekejap dia sakit kaki tu. Pukul ekor dia. Kalau pukul kepala, kena kepala, boleh jadi mati. Lagu tu. Tetapi kalau dia tidak berupa, kita tak boleh. Tak boleh. Tak ada nak pegang. Lagu tu lah juga. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu, sebab dia duduk miskin, apa dia tidak reda dengan keputusan Allah nak suruh dia mati. Kalau dia tahu, ya ada masalah, dia tak tahu. Lepas tu boleh ke Nabi ni tak tahu? Apa? Nabi bukan semua tahu. Ada situ siapa jadi tolak ada Bukhari kan. Tapi tak apalah, masing-masing lah. Kita sendiri ada juga setengah-setengah hadis tu kita tak boleh terima. Masing-masing pendapat lah. Tetapi hak saat ni kita boleh terima, tak ada apa. Tak ada apa. Beliau jatuh pingsan. Selepas peristiwa ni, masalah bertelanjang, ada soal lagi. Nabi SAW ni Tuhan jaga dia sebelum dia jadi rasul, sebelum dia jadi Nabi. Dia jaga benda-benda yang melekat. Ada pernah pada masa kecil tu, saya dia nak pergilah tempat hiburan lah kira-kiranya. Dia pergi juga, sampai pergi dia mengatuk, jadi jendera tidur sampai kesudah. Tengok Allah SWT jaga juga dia. Dia jadi tak tengok, tak ikut ramai-ramai. Itu pun semasa budak juga, Tuhan jaga. Nak ceritanya seorang Nabi ni lagu mana, memang dia terpelihara. Dia tidak semesti supaya seorang wali. Seorang wali boleh jadi seorang ahli maksiat yang besar dulu, dia boleh jadi wali. Boleh. Seorang alim boleh jadi nakal, tak kira bahasa kecil tau. Nakal tapi Tuhan boleh jadi alim. Boleh. Tapi Nabi tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Sebab Nabi ni dia bukan boleh dengan usaha. Kewalian, kealiman, gapo-gapo, kebijaksanaan ni biasa ni, dia boleh dengan usaha. Boleh usaha. Nak jadi wali macam mana, ikut cara dia, boleh. Nabi tak boleh usaha. Ia kurniaan. Kurniaan. Kita manusia ni pun ada juga hak kurniaan, kata Tuhan bui cerdik pelik. Tuhan bui bukan boleh usaha. Bukan boleh usaha, tak padan dengan makan wasabi 21 biji pagi-pagi. Makan air tawar apa tak ada apa tu. Memang Tuhan bui. Ada juga kan nak suruh kita faham bahawa ada benda hak Tuhan bui ni, memang kita tak boleh. Tak boleh, usaha tak boleh. Hak paling tingginya hak Tuhan bui kenabian. Tu tak boleh usaha. Otak, kepintaran tu tak boleh dah. Kita tak boleh usaha dah. Apatah lagi kenabian. Lagilah nak cerita je kepada dia. Benda ni istimewa sangat. Istimewa sangat. Orang panggil kenabian, kerasulan ni besar. Dia tidak seperti orang cerdik, orang bijak, orang ahli fikir ke apa. Dia ni ramai-ramai, supaya ramai-ramai. Cuma dia boleh lebih sikit dari segini, dari segini. Dia bertukar perangai daripada nakal jadi juru, kita kata gitu. Nabi tidak. Kalau Nabi, kita kena faham akidah kita. Ni akidah ni bukan cerita-cerita gitu saja, akidah. Walaupun ngaji hadis pun ni akidah ni, kena faham gitu. Tak boleh faham Nabi ni main-main, tak boleh. Semua orang lain kena jelas dia tu gapo dia boleh berlaku kepada dia, gapo dia tak boleh berlaku. Kalau kesalahan dia tu orang panggil maksiat dah kah? Dosa dah kah? Dah. Orang panggil zallah, kegelinciran. Dia tergelincir, tersasar sikit. Setara tu tak boleh kata dia berdosa, dia melakukan maksiat. Tak ada Nabi masuk.
Tak boleh main. Walaupun langgar perintah Allah pun. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Asa tu asal makna dia deraka. Rawa makna sesat. Jadi kita nak terjemah gitu kan tak boleh. Tak boleh. Betul tengok molek tafsir tu. Dia terjemah gitu ke tidak? Kalau gitu tak betul. Dia kena tengok terjemahan tu biar sesuai dengan kedudukan Nabi. Cuma dia guna perkataan tu kadang-kadang berat. Sebab bagi dia walaupun sekecil tu benda tu sudah berat dah. Sebab apa? Nak jaga sangat ni. Sebab Nabi ada dilarangkan makan pokok tu kan. Dia makan. Kehendak Allah, kehendak kita. Kalau tidak ada kita dalam dunia ni, hikmah Allah. Nak buat jadi mari dalam dunia. Dia jadilah terlupa. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Walam najid lahu azma. Dia berjanji jangan buat gini-gini, tapi dia terlupa. Dia ada sifat terlupa. Buat jadi sifat terlupa ada. Lepas tu kita kata dalam syurga boleh terlupa, boleh gitu gini, ada kurang pula kan. Kan dalam syurga tu segala-galanya sempurna. Hak tu lah ada ulama pula kata. Dia kata syurga tu bukan syurga tu, syurga lain. Syurga dalam dunia ni macam-macam lah pendapat kan. Dah syurga tu dah, tapi Tuhan bui pada masa tu kepada dia tu. Jadi gitu. Nak banyaknya sifat manusia ni daripada asal benar, dalam benar tu sifat lupa tu. Mari dalam dunia dia lagilah kau terlupa. Itu sifat asal manusia ni. Sebab Nabi, seorang Nabi ni dia ada manusia kan. Bila manusia dia ada dua sifat yang berlawanan. Ada baik, ada buruk. Ada kurang, ada lebih. Ada nak benda molek, ada nak benda tak molek kan. Ada benda-benda lagu tu manusia. Jadi sifat-sifat manusia tu ada juga pada dia. Cuma setengah-setengah tu tak ada. Sifat makan, ngantuk, letih, sakit, itu ada. Tapi dalam etikad kita, akidah kita tak boleh kata kalau sakit dia sakit yang menyebabkan jadi aib, cacat, tak boleh nak kerja. Tugas dia tu tak jalan molek, tak boleh lagi. Tak boleh. Tak boleh pegang lagi. Misalnya dia gila. Adakah Nabi ni gila? Tak ada. Gila tak boleh. Gila tak boleh. Ataupun orang yang duduk kata Nabi Ayub tu kan, dia jadi penyakit kulit teruk sampai bau batu-batu nak bau. Itu Israeliah. Tak betul. Tak boleh kalau lagu tu. Siapa dia nak pergi terima dakwah dia, nak pergi dengar dia, nak mengajar agapanya, dah muka busuk gitu mah. Tak ada. Seorang Nabi tak ada melakukan benda lagu tu. Dia sekadar kalau ada pun tergelincir. Dari satu segi sebenarnya tidak salah. Sebab itulah yang disebutkan, misalnya Nabi tegur, Nabi hak buta ditanya dia buat tak cara, dia duduk cara kau ni pembesar-pembesar Quraisy hak mari ni dia nak dakwah tu. Tuhan pun tegur lah. Abasa wa tawalla tu. Tegur lah. Kalau nak kira sebenarnya tidak salah, dia tidak dengan sengaja, dengan jelas, dengan maksud nak menderhakai, melanggar perintah Allah. Dah, dia tidak maksud gitu. Dia ingat ni Islam dah. Ni pembesar-besar ni, bayangkan kalau dia masuk Islam, betapa baiknya. Mestilah pengikut dia tu ikut masuk Islam juga. Ni Islam dah, biarlah dulu. Dia dengan maksud tu, setara tu pun tegur dah. Kalau nak kira bukan dosa kok. Dia tak ada kepentingan peribadi, dengan maksud untuk Islam juga. Tapi tak boleh lah tu. Salah tu. Kesalahan tu ada. Setara tu je ada Nabi ni. Kalau ada pun yang sebenarnya tak boleh dikatakan maksiat, dosa dah. Kesalahan pun tidak dimaksudkan, tapi Allah SWT mesti tegur dia. Tegur lah. Kalau ada hak lagu tu pun dia tegur. Misalnya Nabi Adam tu berlaku, walaupun hikmah Allah SWT nak mari anak cucu dia dalam dunia ni, tapi Tuhan tegur dia royak saja. Kena taubat. Dia bertaubat lah. Mari dalam dunia ni. Benda tu bukan dengan sengaja, kerana terlupa. Terlupa tu Tuhan kehendak kita, hikmah Tuhan. Walam najid lahu azma, kami tidak dapati dia ni teguh, kuat, dari segi pegang janji itu. Ataupun lam najid lahu azma, kami tidak dapati dia ni buat kesalahan tu dengan maksud, dengan memang tuju, dengan sedar betul, dengan ingat molek. Bukan lagu tu. Kami dapati dia seorang yang lemah, manusia. Bila kata manusia, antara kelemahannya dia terlupa, dia apa dia boleh berlaku. Sebab tu Tuhan pun maaf lah dia, tak apa. Setara tu je ada je. Sebab Nabi Musa pukul, dia tidak maksud nak suruh mati.
Gocah dia pun tak tahu lagi setara mana tangan dia ni. Dan dia gocah pun bukan derah. Seperti kita kata lah, bahar dengan lidi mati. Sebab tu dalam hukum Islam ni dia ada pembunuhan sengaja, tidak sengaja, separuh sengaja. Hak lagu mana? Kalau dengan lidi tu pukul tu, orang tidak kata bunuh dengan sengaja tu. Tak pernah sabar. Dengan lidi seputu mati. No. Tak pernah sabar tu. Pukul atas hidung pun tak mati tu, kalau lidi seputu lah. Tapi ada benda lain. Tidak maksud lah tu, maksudnya tidak maksud. Nabi Musa pun lagu tu tidak maksud. Dia ada tersalah, tersasul, bukan dengan sengaja, bukan dengan sedar, bukan dengan maksud dia buat, dengan niat. Tak. Dengan maksud nak menderhaka Allah. Tak ada Nabi ni. Dia ada, itulah orang panggil zallah. Istilah zallah tu dalam Quran semua. Fa'azallahum asyaitanu anha. Zallah. Itulah jadi gelincir dia. Tersasul lah dia. Tersasul lah dia. Jadi wa'asa Adamu rabbahu fahawa. Adam tidak menepati perjanjian yang telah dibuatnya dengan Allah, maka tersasullah dia. Tu yang ingat. Kita kata Adam telah melakukan maksiat kepada Allah, maka jadi sesatlah dia. Kalau terjemahan lagu tu tak betul tu. Tak mengikut ahli sunnah. Hak sesat boleh jadilah kalau kena. Tak boleh, kena sesuai. Untuk Nabi ni kena beringat benar, sebab ada akidah dia, ada akidah sana. Sebab tu ya, jadi kita cuba takwil. Tengok kok ni guna kaedah belaka. Bukan kata saja-saja sewenang-wenang, tak juga. Guna kaedah. Macam saat ni, dia hampir sudah hendak, hampir. Padahal dalam hadis ni ja'alahu ni makna fi'il madhi. Fi'il madhi sudah buat. Ini apa ke makna sudah? Dah. Ni apa nak jaga Nabi lah. Nak jaga Nabi. Kalau kita tidak buat gitu, jadi lebih terdedah dia tu kepada, padahalnya ni bukan ketika menjadi Nabi tak lagi, tapi kena jaga. Sebab termasuk dalam akidah kita. Termasuk dalam akidah kita. Tak boleh kita kata memang dia pun letak arah atas bahu dia, kain saat ni. Tak boleh kata begitu. Kena kata lagu ni takdir. Fa arada an yaj'alahu ala mankibai. Lagu takwilan dia. Takdir kita panggil kalau dalam kaedah nahwu ni takdir. Supaya juga dalam Quran banyak. Apa ni dengan takdir arada? Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Dulu kita sudah jumpa dah. Bukan makna dia apabila kamu telah berdiri untuk sembahyang, ambil air sembahyang. Telah berdiri untuk sembahyang mana? Setelah selesai sembahyang, ambil air sembahyang. Lagu tu apa makna? Dah. Maksud dia, sebab tu ulama takdir dia panggil idza aradtumul qiyam ila salah. Bila kamu nak sembahyang. Nak sembahyang mana nak? Bukan sudah sembahyang. Kalau sudah sembahyang apa maksudnya? Hak nak ayatnya sebelum sembahyang tu dia sebagai syarat duduk kemudian daripada masyruq pula. Adakah patut lagu tu? Tak kena tu. Mesti kena takwil. Sebab itulah dia bahasa Arab dia kena mengaji kaedah dia. Ni masuk dalam kaedah, kita pakai kaedah ni. Bukan sahaja gitu. Yang kelima, Allah memelihara Nabi daripada berlakunya sesuatu yang menjatuhkan maruah nabinya sebelum dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul lagi. Daripada peristiwa ni kita dapat tahu gitulah. Padahal dia belum menjadi Rasul, Tuhan sudah jaga dah. Yang keenam, Allah memelihara para Nabi daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil sebelum dan selepas mereka dilantik menjadi Nabi. Ni kalau nak kira ada bahas lagi, perbahasan lagi. Tetapi yang terpilihnya, pendapat yang terpilihnya gitulah. Walaupun ada yang mengatakan boleh, terutamanya sebelum dia menjadi Nabi, dia boleh melakukan dosa kecil. Itu dalam perbahasan dalam usuluddin. Cuma setengahnya tak saya kata dosa kecil. Seperti kita kata tadi, dia kata satu kesilapan, tersasul, tersalah, tapi boleh berlaku. Dan itu tidak mencacatkan kedudukannya sebagai seorang Nabi. Bahkan ada ulama yang mengatakan selepas menjadi Nabi pun hak dosa kecil tu boleh. Tetapi hak tu tak sedap lah, tak sepakat lah hak tu. Tak sepakat. Hak jelasnya selepas jadi Nabi dah, dia kata dosa kecil tu berat dah. Walaupun dosa kecil, tak boleh sebut nama dosa.
Tidak, tak ada dosa.